Kopi Wasian, Salam Malaysia Madani, Izol Irita Syajrani Snijol. Showcase SDSI Madani peringkat kebangsaan di Melaka bakal menampilkan keunikan tersendiri. Showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI Madani peringkat kebangsaan di Melaka bakal menampilkan keunikan tersendiri dengan menghimpunkan pelbagai produk unik melambangkan identiti setiap negeri di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, Showcase SDSI Madani selama 3 hari bermula 6 Oktober ini akan berlangsung di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh Melaka. Majlis perasmian dijadualkan pada 7 Oktober. Antara yang menarik pengisian kita adalah ke semua negeri mempunyai pavilion masing-masing dengan identiti negeri, produk negeri masing-masing, dan juga dia melibatkan lebih daripada 100 ataupun secara khususnya 145 reruai yang kita akan buka sepanjang 3 hari karnival ataupun showcase SDSI ini. SDSI ini bertemahkan kepada 3 identiti. Yang pertamanya produk atau perkhidmatan itu haruslah turun-temurun yang dulunya sudah ada. Ada legacy. Ada legacy dan keduanya dia ada penglibatan community, dan yang ketiga itu adalah dia setempat. Hanya di daerah itu saja yang membangunkan produk ataupun perkhidmatan itu. Dan inilah tema yang kita bangunkan dalam SDSI, dan kita akan perlihatkan, tunjulkan dalam showcase SDSI kebangsaan ini nantilah. Beliau berkata demikian dalam temu bual secara langsung di program Malaysia Hari Ini MHI di Sri Pentas TV3 pada Selasa. Iwan berkata pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program itu. Antaranya Jalan Usahawan SDSI, program padanan perniagaan, akses kepada peluang pembiayaan. Seminar keusahawanan, reruai kementerian dan agensi, pitching usahawan SDSI dan jualan aneka rasa madani. Ya, sudah tentu pengisian utama adalah untuk kita menonjolkan produk SDSI itu sendiri. Seperti mana saya katakan tadi, berasaskan 3 identiti itu daripada seluruh negara, negeri-negeri dan termasuk wilayah persekutuan akan menonjolkan produk SDSI. Dan selain daripada itu kita ada jualan koperasi madani, jualan agro, kita ada jualan rahma, kita ada program keagamaan, kita ada konsert kebudayaan pada sebelah makanan, dan juga ya kita bersifat penglibatan keluarga. So bila ibu bapa bawa anak-anak, semua ada aktiviti pengisian dia. Ibu bapa membeli barangkali ataupun bertanya ke reruai kerajaan, anak-anak pula ada pengisian dia seperti pertandingan melukis, melihat konsert dan sebagainya. Itu antara pengisian kita nanti. Katanya lagi, Showcase SDSI Madani bertujuan menyediakan medium pemasaran produk dan perkhidmatan SDSI yang strategik khusus untuk usahawan SDSI di seluruh negara. Ia merangkumi kluster makanan dan minuman, F&B, produk perkhidmatan kesihatan, produk craft dan homestay. Yang pertama sekali, manfaat itu kepada usahawan itu sendiri. Dia dapat menonjolkan produk dia, memasarkan produk dia. Bagi pengunjung pula, sudah tentu dia akan mengetahui daripada seluruh negara ini ada produk yang berasaskan identiti unik. Setiap kawasan, setiap tempat ataupun setiap negeri itu yang mungkin dia tidak tahu sebelum ini. Contohnya di Perak, Labu Sayung, di Sarawak produk berasaskan lada hitam misalnya, ataupun di Melaka itu sendiri berasaskan kepada kuih bakar misalnya. Jadi sudah tentu pelawat ataupun pengunjung dari seluruh negara akan mengetahui identiti ini. Dalam masa yang sama, kita juga berharap showcase ini juga satu platform kepada bakal-bakal usahawan. Kita ada Phuket Talk juga daripada yang melibatkan usahawan-usahawan yang telah berjaya, dengan harapan kita memberi inspirasi kepada yang lain, yang kepada pengunjung, supaya mereka juga boleh melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Dan
agensi-agensi pembangun dan pembiaya keusahawan ini pun ada membuka reruai sepanjang showcase ini, dan itulah antara lain yang saya percaya boleh menjadi manfaat kepada para pengunjung nanti. Iwan berkata Kuskop memilih Melaka sebagai negeri pilihan bagi menjayakan showcase SDSI Madani peringkat kebangsaan 2023 kerana pelaksanaannya tertangguh sejak 2019 susulan pandemik COVID-19. Secara tradisinya SDSI kebangsaan ini kita adakan di Melaka selama ini dan tertangguh seketika semasa pandemik COVID dan kita teruskan di Melaka. Karena identitinya tadi itu turun-temurun, dan saya melihat kenapa tidak diadakan di Melaka saja pada tahun ini juga. Dan juga kita bekerja sama dengan Kerajaan Negeri Melaka untuk mempromosi Tahun Melawat Melaka 2024 juga. Jadi ini antara kolaborasi yang sangat erat, dan kita berharap Tahun Melawat Melaka itu bermula dengan showcase SDSI ini. Karena banyak produk daripada Melaka itu juga kita akan tunjukkan dalam showcase ini. Sehubungan itu, beliau mengalu-alukan orang ramai untuk berkunjung ke showcase SDSI Madani di Melaka untuk merasai sendiri keunikan dan kemeriahan acara ini seperti aktiviti jualan pelbagai produk dan menu oleh usahawan SDSI dari seluruh negara. Semua kepelbagaian ini boleh kita komersialkan. Dalam kerangka ekonomi madani, Perdana Menteri mengatakan kita harus mengantarabangsakan produk kecil dan sederhana. Dan ianya bermula daripada showcase SDSI ini, dan Kementerian dalam rangka sekarang ini sedang menyediakan kertas kabinet untuk memperbaharui, memberi nafas baru kepada SDSI ini dengan hajat untuk kita meneruskan pada masa-masa akan datang dengan pendekatan baru, nafas baru. Kita juga sedang buat pemutihan kepada lebih 2.000 orang usahawan SDSI yang telah kita bangunkan sejak tahun 1992 sebenarnya. Jadi kita akan teruskan dengan beberapa pendekatan dan nafas baru. Harapan kita supaya produk dan perkhidmatan usahawan-usahawan kecil dan sederhana termasuk SDSI ini dapat kita bawa ke peringkat antarabangsa. Inilah kepelbagaian, keunikan community di Malaysia ini yang saya percaya kita boleh angkat ke persaudaraan antarabangsa. Showcase ini adalah kerjasama antara Kuskop dengan Kerajaan Negeri Melaka serta Institut Keusahawanan Negara INSCAN sebagai urus setia induk. Saya ingin mengajak dan menjemput semua untuk hadir ke showcase SDSI di Melaka pada 6 hingga 8 Oktober ini untuk kita meraihkan kepelbagaian kemajmukan negara kita, terutama produk-produk berasaskan identiti community, identiti setempat, identiti negeri yang kita akan tunjukkan pada sepanjang showcase tersebut. Dan saya amat pasti ianya akan dapat merapatkan lagi kekuatan negara kita, terutama kita mahu mengantarabangsakan produk-produk usahawan kecil dan sederhana, termasuk usahawan SDSI ini. Kita jumpa di Melaka. Kuskop jalin kerjasama strategik bersama 29 syarikat pemain industri utama di negara ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menjalin kerjasama strategik bersama 29 syarikat anchor iaitu pemain-pemain industri utama di negara ini bagi menjayakan program pembangunan vendor PPV. Menterinya Datu Iwan Benedict berkata platform PPV membuka peluang kepada para vendor berdaftar dengan syarikat anchor mendapat bimbingan latihan, teknikal dan khidmat nasihat serta pembangunan penyelidikan. Beliau berkata bagi menjamin kesinambungan agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera dan mencapai objektif wawasan kemakmuran bersama 2030, kementeriannya akan terus memperkasakan PPV. Katanya UEM Agenda Berhad adalah salah satu daripada syarikat anchor tersebut. Program-program di bawah platform PPV yang menjadi tunjang kejayaannya ialah Geran Inovasi dan Pengkomersialan Vendor GIPV, Program Pembangunan Kapasiti dan Keupayaan Vendor PPKV dan Double Deduction Tax Incentives DDTI. Dalam menjayakan program ini, Kementerian telah menjalinkan kerjasama strategik dengan 29 syarikat anchor yang terdiri daripada pemain-pemain industri utama di negara kita.
di mana UIM Agenta adalah salah satu daripada 29 anchor company tersebut. Sebagai makluman semua, platform program pembangunan vendor ini membuka peluang kepada para vendor yang berdaftar dengan syarikat anchor untuk mendapat bimbingan, latihan teknikal dan khidmat nasihat serta pembangunan penyelidikan. Terdapat beberapa program di bawah platform pembangunan vendor ini yang kesemuanya menjadi tunjang keberhasilan, yaitu Grant Inovasi dan Pengkomersialan Vendor GIPV, Program Pembangunan Capacity dan Keupayaan Vendor PPKV, dan Double Deduction Tax Incentives DDTI. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan UIM Agenta Vendors Day 2023 di Kuala Lumpur pada Khamis. Iwan berkata GIPV adalah bantuan dalam bentuk geran kepada syarikat vendor bagi menggalakkan penghasilan produk dan perkhidmatan baharu atau menambah baik produk dan perkhidmatan serta proses di syarikat vendor Bumiputra untuk mengoptimumkan produktiviti syarikat. Manakala PPKV pula adalah bantuan dalam bentuk geran kepada syarikat vendor. Ia bagi meningkatkan kapasiti dan keupayaan syarikat vendor melalui latihan, akreditasi, pensijilan dan akses pasaran. Seterusnya, meningkatkan peluang syarikat vendor menembusi pasaran domestik dan antarabangsa. DDTI pula adalah insentif bagi syarikat anchor untuk membuat tuntutan pengecualian cukai berdasarkan perbelanjaan bagi program-program pembangunan vendor seperti program pembangunan kapasiti, pensijilan dan akreditasi antarabangsa. Jumlah insentif yang dibenarkan di bawah program ini tertakluk kepada had maksima perbelanjaan sebanyak RM500,000. Iwan berkata melalui inisiatif yang digerakkan oleh kementerian dengan kerjasama syarikat-syarikat anchor seperti UIM Agenta Berhad, ia sekaligus dapat membangunkan keupayaan dan mengasah potensi vendor Bumiputra. Katanya lagi, pelaksanaan PPV penting dalam dasar keusahawanan nasional 2030 sebagai inisiatif utama teras strategik memantapkan keupayaan dan prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Inisiatif ini memfokuskan kepada penyertaan syarikat anchor baharu yang terdiri daripada syarikat berkaitan kerajaan JLC, syarikat multinasional MNC, pewujudan vendor berbilang tingkat dan perluasan sektor pertumbuhan tinggi. Vendor PPB adalah sebahagian daripada ekosistem PMKS yang merangkumi hampir 1 juta pertubuhan perniagaan di Malaysia dan menyumbang sebanyak hampir 37.4% kepada KDNK pada tahun 2022. Kementerian berhasrat untuk meningkatkan sumbangan PMKS tempatan kepada KDNK sehingga 42% menjelang tahun ini, akhir tahun ini, dan 50% menjelang 2030 di bawah DKN 2030. Saudara. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP tidak menerima sebarang aduan daripada para usahawan berhubung isu cacat transaksi QR Duit Now yang akan dikenakan mulai 1 November ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedik berkata pihaknya sentiasa bersedia menerima sebarang pandangan dan cadangan daripada pihak perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS agar kebajikan mereka terjaga. Ya, sebagai kementerian yang bertanggungjawab kepada pembangunan PMKS, saya mengalukan pandangan daripada stakeholders kita iaitu PMKS. Setakat ini secara peribadi saya belum menerima apa-apa pandangan bertulis yang dikemukakan kepada saya ataupun kementerian daripada PMKS, dan sekiranya ada, saya sangat-sangat mengalukan supaya kita boleh teliti dan bawa ke platform yang bersesuaian. Tetapi saya meneliti, meninjau apa yang dilaporkan oleh media tentang perkara inilah, dan saya dan kementerian akan mengadakan
engagement berterusan. Kita ada program Hari Bertemu Pelanggan di mana bukan hanya koperasi tetapi juga syarikat-syarikat PMKS datang ke kementerian untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka, teguran-teguran mereka termasuk cadangan-cadangan mereka, dan saya berharap sekiranya ini menjadi concern dan isu yang dianggap memberi implikasi kepada mereka, dan saya aluluhkan pandangan mereka. Tetapi pada ketika ini saya belum menerima belum ada stakeholders yang datang kepada saya untuk berbincang tentang perkara ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Pelancaran UEM Agenda Vendors Day 2023 di Ibu Negara pada Khamis. Iwan turut menekankan pendigitalan merupakan komponen penting dalam pengoperasian keusahawanan. Selain usahawan perlu bersedia dengan perubahan bagi memperkasa pendigitalan dalam perniagaan. Saya percaya dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah, termasuk kos pengoperasian syarikat itu sentiasa berubah. Yang pentingnya pada saya adalah platform transaksi itu. Kita harus laksanakan elemen ataupun komponen pendigitalan sebagai satu komponen yang sangat-sangat mustahak dalam mana-mana pengoperasian keusahawanan di kalangan syarikat-syarikat, terutama PMKS. Yang itu yang penting pada saya. Charge itu ya kita maklum mungkin ada implikasi kepada syarikat usahawan, tapi kita mengambil kira keseluruhan. Pada saya adalah platform itu sendiri harus perlu diteruskan. Komponen pendigitalan itu yang penting. Tapi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghargai usaha pemimpin Pakatan Harapan PH Sabah memperjuangkan tuntutan hak-hak Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghargai usaha pemimpin Pakatan Harapan PH Sabah memperjuangkan tuntutan hak-hak Sabah seperti mana yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Beliau berkata kerajaan perpaduan sedaya upaya akan melaksanakan janji yang dimeterai dalam MA 63 dan mempertingkatkan hubungan kerjasama dengan kerajaan negeri Sabah khususnya dalam pelaksanaan MA 63. Perjanjian yang dimeterai pemimpin Sabah, Sarawak dan Semenanjung ketika perembuhan Malaysia pada 1963 itu harus dilaksanakan oleh pemimpin generasi sekarang selepas pemimpin terdahulu. Bapa-bapa kita pada tahun 1983 dalam perjanjian Malaysia menjanjikan untuk melaksanakan beberapa hal yang ditemeterai hasil dari muafakat di antara pemimpin Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jadi tugas generasi seperti kami tentulah melaksanakan, karena kita yakin dengan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya. Dah ada perjanjian jelas, kita mesti laksanakan sedaya upaya kita. Dan ini telah kita laksanakan, dan saya bagi jaminan dengan dukungan dan kerjasama erat sahabat saya, Saudara Datuk Seri Haji Ji, kita akan terus meningkatkan usaha dan mendengar apa-apa langkah lain yang perlu dilaksanakan, insya-Allah. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam Sempena Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu pada Rabu. Anwar turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pemimpin PH Sabah yang baru-baru ini menarik balik saman pemula terhadap kerajaan berhubung tuntutan 40% hasil Sabah berikutan keyakinan terhadap kerajaan melaksanakan MA 63. Baru-baru ini, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sebahagiannya dari Pakatan Harapan telah mencabar kerajaan dalam isu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Saya ucap terima kasih kerana mereka telah menarik balik saman terhadap Kerajaan Persekutuan terhadap pelaksanaan,
Kerana sejak kita ambil alih kerajaan dan Ketua Menteri Datuk Seri Haji sedia maklum, saya telah mengarahkan sedaya upaya kita untuk melaksanakan apa yang kita janjikan. Baru-baru ini, pemimpin PH Sabah dikritik atas keputusan menarik balik saman pemula yang difailkan terhadap Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah berhubung isu tuntutan 40% hasil Sabah yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 3 Jun 2022. PH Sabah mempertahankan tindakan mereka kerana Perdana Menteri dan Kabinet Kerajaan Persekutuan berjaya meyakinkan mereka bahawa tuntutan itu akan dilaksanakan. Sebelum ini, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKOH, Datuk Iwan Benedict telah menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai perkara itu selepas mesyuarat Majlis Tertinggi APKOH di Penampang pada 29 September lalu. I work my talk sebab saman itu berlangsung kita bawa sehingga bulan September baru-baru ini. Saman itu masih di dalam mahkamah. Dan dalam masa yang sama kita berjuang daripada mesyuarat kabinet, jawatan kuasa teknikal dan perjumpaan khas ke semua wakil rakyat PH Sabah dengan Perdana Menteri. Selepas kita mendapat penyelesaian 2 daripada 3 itu, saya pikir sudah tidak ada keperluan untuk meneruskan saman pemula tersebut kerana ia hanya akan menjadi akademik. Kalau kita teruskan, sudah tentu peguam negara akan memaklumkan mahkamah keputusan yang kita buat dalam kabinet itu. Dan hakim sudah tentu akan membuat keputusan akademik sudah pun ditangani. Apa yang penting adalah konten, kandungan yang kita perjuangkan dalam OS itu. 3 perkara itu 2 telah diselesaikan dan tinggal 1 lagi yang diberi tempoh masa. Harus diingat bahawa mahkamah juga telah bersetuju memberikan kebebasan kepada kesemua plaintiff ini untuk memfailkan semula saman ini sekiranya kami masih tidak berpuas hati dengan keputusan penyelesaiannya. Itu yang dipanggil liberty to file afresh, yang mana hakim dan mahkamah telah bersetuju dengan permohonan kami. Iwan turut mempertahankan tindakan menarik balik saman pemula itu. Tetapi kejayaan hari ini mendapatkan penyelesaian ini adalah di mana pimpinan terdahulu tidak dapat capai. So in other words, I can say we succeed, it was failed before. Nah, kalau benda ini begitu senang dilaksanakan, sudah pun dilaksanakan. So it's ongoing process, tetapi kita telah mencapai di mana apa yang kita sudah tuntut di mahkamah itu, dan tuntutan mahkamah itu saya jadikan asas untuk saya bawa kepada kabinet, dan akhirnya kabinet membuat keputusan mengambil kira tuntutan kami dan mengambil kira perbincangan-perbincangan selama ini. Ketuhadan, salam Pisompuruan.